Sungguh ironi, sebahagian orang yang mengadakan protes di pejabat Malaysia kini hujung minggu lalu menyarung topeng Guy Fawkes. Kumpulan baju merah menurut pimpinan mereka berhimpun untuk mempertahankan demokrasi. Tetapi Fawkes sebaliknya terlibat dalam gunpowder plot, rancangan untuk mengebom Parlimen Inggeris pada sidang pembukaannya 500 tahun lalu. Bagi sesetengah pihak, demokrasi bermaksud mengadakan pilihan raya setiap 5 tahun dan membenarkan pemilih memilih calon pilihan di hari peti undi. Bagi mereka, aktivis hanyalah ancaman terhadap demokrasi dan mesti dilawan, mungkin melalui pincak silat jika perlu. Kini, kewartawanan juga telah masuk dalam senarai ancaman. Polis menyiasat Malaysia kini susulan dana diterima daripada badan yang mempunyai kaitan dengan hartawan Amerika Syarikat, George Soros. Soros pula didakwa menentukan arah tuju redaksi portal berita ini dengan agenda politik untuk perubahan rejim. Bagaimanapun dalam tempoh 11 bulan terakhir, ayuh kita susuli kembali laporan-laporan Malaysia kini untuk menilai kesahihan dakwaan itu. Pada Januari, portal ini mendedahkan siri video Sirul Azhar Umar, bekas anggota polis elit yang disabitkan membunuh wanita Mongolia Altan Tuja Sharibu. Dalam rakaman itu, Sirul antara lain berkata Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak tidak mempunyai kaitan dengan kes itu. Jadi, Malaysia kini yang kononnya mahu menggulingkan Perdana Menteri pilih untuk ke tengah video yang membersihkannya. Logik ini sukar kita fahami. Pada Mei, Malaysia kini mendedahkan berkaitan surat Datuk Seri Anwar Ibrahim dari penjara Sungai Buloh yang penuh waspada terhadap usaha Tun Dr. Mahathir Mohamad melalui deklarasi rakyat bagi menuntut pengunduran Najib. Artikel ini dengan usaha menterjemahkan tulisan Anwar mendedahkan percubaan untuk menjatuhkan Perdana Menteri. Berikutan deklarasi rakyat sehingga pembentukan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Malaysia kini pernah menerbitkan artikel-artikel kritis mengenai kerjasama antara bekas Perdana Menteri Mahathir dan pembangkang. Adalah pelik untuk membayangkan bahawa sebuah portal berita dituduh membantu pembangkang untuk merampas kuasa persekutuan dengan menerbitkan artikel berita berlawanan. Malaysia kini juga yang sering dikaitkan dengan DAP oleh sesetengah pihak menerbitkan laporan terperinci mengenai dakwaan rasuah terhadap Ketua Menteri Pulau Pinang, Lim Guan Eng. Malaysia kini juga turut menyampaikan penjelasan yang terperinci mengenai dakwaan rasuah dalam bentuk kini guide berbanding dengan meletakkan sumbernya bagi mempertahankan pemimpin DAP itu. Pada akhir September, Malaysia kini juga memaparkan salinan email oleh sumber kononnya memperincikan bagaimana Sarawak Report telah dibiayai oleh individu tertentu untuk melancarkan kempen memburuk-burukkan Najib. Walau bagaimanapun, email yang telah diterbitkan itu kemudian dinafikan editor Sarawak Report, Claire Recossa Brown. Ini adalah selaras dengan amalan kewartawanan untuk menunjukkan kedua-dua belah pihak dan membolehkan pembaca membuat penilaian mereka sendiri. Tidak lupa, Malaysia kini telah memberikan liputan meluas kepada baju merah diketuai Ketua UMNO Sungai Besar Datuk Seri Jamal Mat Yunus yang menentang NGO bersih. Mereka yang mengkritik perlu mengkaji media arus perdana bagi menentukan sama ada organisasi tersebut telah melakukan perkara sama dengan artikel yang mengkritik ahli politik sebelum menuduh Malaysia kini yang disifatkan kewartawanan yang baik. Ya, Malaysia kini mempunyai agenda. Agenda untuk memastikan bahawa pandangan alternatif diberi ruang untuk menggalakkan persaingan idea untuk mereka yang dipilih atau dilantik ke jawatan awam supaya bertanggungjawab kepada rakyat untuk memastikan tadbir urus yang baik serta menghormati hak asasi manusia. Dalam erti kata lain, Malaysia kini berusaha untuk meningkatkan demokrasi berparlimen, bukan untuk merosakkannya. Akan dibuat mengikut keperluan